Salam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan topik ini juga sebenarnya mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah OPR ataupun kadar dasar semalaman mencerna kepentingan dan kesan terhadap masyarakat. Dan macam saya katakan, kita pun mungkin sudah pun mengetahui sebenarnya bahawa Jawatankuasa Dasar Moneteri ataupun MPC Bank Negara Malaysia telah pun membuat keputusan untuk meningkatkan kadar dasar semalaman ataupun OPR daripada 2.75% sebelum ini kepada 3%. Dan ini menimbulkan pelbagai pandangan dan juga pendapat dari pelbagai pihak, dan ada yang merasakan bahawa mungkin juga apa tindakan yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia ini mungkin dikatakan sebagai tidak kena pada masa dan ketikanya, terutamanya ketika negara sedang menghadapi ancaman ekonomi secara global, dan ada juga yang mengatakan bahawa kita juga sedang menghadapi kedudukan inflasi yang mungkin agak mencabar ketika ini. Jadi apapun kita akan dapatkan pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Amanuddin Syamsuddin yang merupakan pensyarah utama perakaunan dan perniagaan, dan Prof juga merupakan dekan di Uniten Business School. Jadi apa khabar Prof? Alhamdulillah, terima kasih Dok. Ini kali keberapa? Kali kedua? Ini kali kedua di program Ruang Bicara. Ya. Okey. Macam saya katakan Prof, ya, ini merupakan satu topik yang sebenarnya sedang mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan mungkin ramai juga yang berada di luar sana ingin berkongsi pandangan atau pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang akan kita bincang ini. Jadi seperti biasalah, walaupun kita bersiaran di studio yang berbeza, tetapi talian juga sudah pun berbeza ketika ini. Tapi saya ingatkan lagi kepada anda, talian kita ialah 03-2604-0155 dan juga 03-2604-0149. Baik, kita mulakan dulu perkara yang asas sebenarnya. Bila kita bercakap tentang OPR ataupun kadar dasar semalaman, mungkin dalam konteks keuangan itu sendiri, ramai yang mungkin tidak faham sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan OPR itu sebenarnya, Prof. Terima kasih Datuk. OPR biasanya kita kata OPR ni kadar faedah yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia, sebenarnya disebutkan oleh Datuk tadi lah. MPC telah satu badan di bawah Bank Negara telah menetapkan satu kadar faedah yang dikenakan kepada bank-bank komersial. Okay. Bila mereka membuat pinjaman sesama mereka. Mungkin ramai yang tahu ataupun tak tahu. Antara bank-bank pun dia meminjam antara mereka. Jadi Bank Negara tetapkan satu kaedah ataupun kadar kita panggil OPR untuk menjadi asas pinjamannya lah. Jadi kalau saya boleh tambah sikit, jadi bila kos kewangan ni meningkat kepada bank, dia akan salurkan kos itu kepada peminjam ataupun pelanggan lah. Dan sebelum ini pun, sebelum Bank Negara membuat keputusan untuk menaikkan kadar OPR ini, ada juga yang mengatakan bahawa mungkin ianya tidak akan menjadi kenyataan dan sebagainya. Tetapi bagi pihak Bank Negara sendirilah, apa yang mereka lihat, apa yang mereka kaji sebelum OPR ini dinaikkan sebenarnya, Prof? Bagus, soalan yang bagus lah. Bank Negara dia salah satu agensi bawah kerajaan lah. So dia tugasnya adalah untuk melihat dari segi ekonomi Malaysia secara keseluruhan. Maknanya petunjuk-petunjuk ekonomi dan sebagainya. Bukan sahaja negara Malaysia tetapi juga ekonomi di dunia. Jadi sebab Malaysia ni satu negara yang bukannya kita trade dalam negara kita sahaja, kita melibatkan negara luar. Dia apa yang berlaku di negara luar, contoh China, Amerika dan sebagainya, memberi kesan kepada ekonomi Malaysia. Betul. Jadi itu satu. So dia tengok juga dari segi kemampuan pertumbuhan ekonomi negara, dan juga kadar inflasi, employment dan sebagainya. So kalau ikutkan kenapa Bank Negara naikkan daripada 2.75 kepada 3% pada 3 Mei yang lepas,
kalau ikutkan berdasarkan kajian ataupun perkiraan Bank Negara adalah ekonomi Malaysia ni kira bertahan, selepas pada keluar daripada pandemik tu. Dan juga salah satu cara adalah untuk membendung inflasi lah. Sebab kalau saya tak tahu Datuk mungkin lepas pada ni bulan habis bulan Syawal kan, tengok bulan Syawal lagi tu kan, ramai daripada masyarakat kita yang belanja ataupun buat open house ni merata-rata. Jadi menunjukkan bahawa masyarakat kita ni ada duit. Jadi bila OPR dinaikkan sedikit saja kepada dari 2.75 kepada 3%, dia maknanya mengongkong sedikit lah dari segi kecairan wang tu di pasaran. Itu yang saya boleh sebutkan. Tapi secara peribadi juga Prof, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi, apakah Prof melihat bahawa rungutan yang disuarakan oleh rakyat Malaysia khususnya lah, terutamanya mereka yang mengambil pinjaman dan sebagainya, apakah berasas sebenarnya yang mungkin memberikan satu kesan ataupun impak kepada kedudukan keuangan mereka sebenarnya? Dia bergantung kepada di mana kita sebenarnya lah, ataupun tahap keuangan seseorang itulah. Kalau sekiranya seseorang itu dia kita panggil ngam-ngam lah, ataupun just nice. Sekiranya lebih sikit mungkin dia terasa. So itu golongan tu yang mungkin terkesan banyak di sini lah. Contohnya kalau bila OPR ni naik kan, dia ada pinjaman perumahan for example, contohnya kan. So kadar bulanan bayaran bulanan tu akan naik sedikit. Tetapi Bank Negara pun dia bukan naik tinggi mendadak. Saya ansur-ansur daripada 2.75 kepada 3%, 25 mata saja. Jadi kesannya peningkatannya mungkin tak banyak sangatlah. Sebab apa? Kita to be fair untuk kedua-dua. Jadi Bank Negara kita tengok seimbangkan ekonomi negara dan juga masyarakat. Bila Prof sebut tentang kenaikan itu tidaklah begitu banyak, saya nak dapat satu gambaran yang lebih jelas lah untuk membantu penonton-penonton kita yang mungkin sudah mengikuti program Ruang Bicara kita ke ini. Ambil contoh, kalaulah saya mengambil pinjaman bank, mungkin berjumlah katalah 20,000 misalnya. 20,000. Okey, kalau dulu saya membayar pada kadar 2.75%, sekarang ini saya kena bayar kepada 3%. Berapa kenaikan yang dianggarkan ataupun yang mesti disempurnakan? Kalau 20,000 bagi saya tak banyak lah. Kalau ada pengiraan yang kita buat dalam 250,000 dan sebagainya, mungkin dalam RM50. Kalau 20,000 mungkin sedikit sangat lah, dalam mungkin 20-30 ringgit lah. Ada juga yang confuse tentang perbezaan antara kadar dasar semalaman ini ataupun OPR ini dengan kadar faedah biasa. Apa perbezaan? Okey, kadar semalaman atau OPR ini saya sebutkan tadilah, yang ditetapkan oleh Bank Negara kepada bank-bank komersial. Jadi kadar faedah adalah yang ditetapkan oleh bank-bank komersial terhadap pengguna ataupun pelanggan mereka. Jadi kalau dulu sebelum 2015 tak silap saya lah, kita ada BLR, base lending rate. Sekarang ni dia dah hapuskan BLR, so dia ada kadar faedah. So kadar faedah bergantung kepada budi bicara ataupun kajian bank-bank berkaitan berapa dia nak charge kepada pelanggan. So maksudnya different bank atau bank yang berbeza akan mungkin charge-nya slightly berbeza. Tapi bila kita bercakap tentang soal ini juga, ini pun menarik, walaupun saya sendiri pun mengalami benda yang sama. Mungkin dari pinjaman pembelian kenderaan misalnya, ada rakan yang mengatakan bahawa sekarang ini tiba-tiba mereka menerima arahan untuk membayar sejumlah wang yang berbeza daripada apa yang walaupun setiap bulan mereka bayar katalah 600 sebulan untuk car loan misalnya, tapi sekarang ini mereka kena bayar lebih, dan itu telah pun diumumkan ataupun dihantar notis oleh bank untuk membayar perbezaan. Ini yang menimbulkan sedikit keraguan dan kadang-kadang tanda tanya sebenarnya. Ini kesan daripada IPR lah. OPR tu bank bila dia buat pinjaman, dia akan surely dia panggil dia punya kos kewangan tu meningkat. Jadi dia tak absorb dia seorang lah. Jadi mana dia akan paskan kepada pelanggan juga. Bergantung kepada kadar, tak semestinya dia naik 25 mata juga. Mungkin dia tengok
mungkin kurang daripada itulah. Jadi sebelum pelanggan dikehendaki membayar lebih tu, bank akan menghantar notis kepada pelanggan, mengatakan disebabkan oleh kenaikan kadar dan sebagainya, pelanggan kena bayar lebih sikit. Ada tak ia akan memberi impak ataupun kesan kepada ekonomi negara, terutamanya baru-baru ini pun timbul persoalan untuk mereka yang mungkin berminat untuk membeli rumah misalnya, yang berharga barangkali 250,000 sehinggalah ke 500,000 ataupun lebih. Dikatakan bahawa industri perumahan ini juga mungkin akan mengalami sedikit penurunan dari segi permintaan. Betul. Itu biasanya kalau ada peningkatan OPR. Yang banyak terkesan mungkin dari segi pinjaman perumahan dan sebagainya, ataupun hartanah lah. Sebab satunya jumlahnya banyak. Keduanya mungkin jangka masa yang panjang. Kalau kereta tadi mungkin paling tinggi mungkin 9 tahun, 7 tahun dan sebagainya, mungkin tak terasa sangat. Jadi betul. Dia kan ada kesan kepada dari segi hartanah lah. Dari segi peminjam sendiri, kalau yang sedia ada, mungkin satu tambahan bayaran tu. Keduanya kalau yang pembeli baru, sebab bank akan mengetatkan sedikit dia punya sebelum diluluskan, dia akan tanya lebih sikitlah dari segi kemampuan pelanggan tu berkaitan. Jadi mungkin itu boleh merencatkan sedikit bisnes hartanah lah, perniagaan hartanah. Itu yang memberi kesannya. Tapi saya nak sentuh lah. Itu dari segi kesan kepada pengguna dan sebagainya. Tetapi ada juga kebaikannya kenaikan OPR ni. Jangan lupa. Kita tengok both side lah, dua-dua pihak. Bila kadar ni naik, jadi sesiapa yang ada lebihan wang, dia boleh menyimpan. Bila menyimpan, menabung dan sebagainya, dia akan dapat pulangan yang lebih. Jadi itu saya tak, bila soalan yang awal tadi berkaitan dengan kesannya, jangan tengok sebelah. Sebelah pihak saya kan tengok dua-dua pihak. Maksudnya ada yang mungkin terkesan dengan kenaikan tu. Bagi saya yang rasa mungkin just cukup kan. Tapi pada yang mungkin ada lebih cash dan sebagainya, dia akan menabung dan akan dapat pulangan yang lebih. Kena balance lah dua-dua. Tapi kalau kita lihat kepada situasi ekonomi ketika ini, tadi pun seminta selalu Prof juga ada menyebut bahawa kita sekarang ini boleh dianggap berada dalam kedudukan yang mungkin agak baik sebenarnya. Tetapi secara keseluruhannya, apakah Prof melihat bahawa impak ataupun kesan daripada kenaikan OPR ini mungkin akan memberi impak dan kesan juga kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhannya? Mungkin tu kepada certain sectors lah. Bagi saya certain sectors. Antara sektor yang mungkin yang hartanah tadi lah saya sebut. Tetapi mungkin untuk sektor kewangan, mungkin ada peningkatan bagus. Kan? Satu lagi dari segi yang kita sebut dari segi inflasi lah. Sekarang ni kita Malaysia antara yang terendah lah 3.7%, tak silap saya. Pada Februari 2023. Maknanya dengan kita tak nak bila OPR ni rendah, orang rakyat akan belanja sewenang-wenangnya. So dengan kenaikan sikit, mana soal slow down sikit dari segi spending. Because bila kadar rendah, duit yang ataupun wang di market tu, di pasaran tu banyak. Itu yang berlaku tu. Jadi dengan kenaikan tu, Bank Negara dalam saya tak langsung akan membendung inflasi daripada kenaikan tinggi. Because kalau ikut teori ekonomi, permintaan dan penawaran, demand and supply lah. Sekarang ni demand banyak contohnya. Tapi supply kurang. Jadi bila demand tinggi, supply kurang, kan, penawaran kurang, jadi harga akan naik. Bila harga naik, inflasi akan naik. Jadi langsung akan kesan kepada rakyat juga sebenarnya. Okey Prof, kita akan sambung lagi. Ini merupakan topik yang saya kira penting dan menarik sebenarnya. Dan macam saya katakanlah, kami juga sebenarnya mengalu-alukan perkongsian pandangan dan juga pendapat daripada anda yang mungkin sedang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan saya ulangi lagi bahawa anda juga diberi ruang dan peluang itu dengan menggunakan dua talian yang kami sediakan kepada anda di 0325 2604 0155 dan satu lagi talian adalah 03 2604 0149. Kita lihat dulu, kembali ke ruang bicara sebentar saja lagi.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang OPR, mencerna kepentingan dan kesan terhadap masyarakat. Dan tentunya lah kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, itu yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Ahmaduddin Syamsuddin, iaitu pensyarah utama Perakaunan dan Perniagaan, dan Prof juga merupakan dekan di Uniten Business School. Baik, tadi saya terhati dengan apa yang Prof sebut tentang kenaikan harga OPR, kenaikan OPR itu sendiri mungkin akan sedikit sebanyak memberi impak ataupun kesan juga sebenarnya dalam kehidupan harian rakyat Malaysia. Ada juga yang mengatakan dan juga ingin tahu sebenarnya dengan berlakunya kenaikan barangan-barangan kegunaan rakyat Malaysia, harga ayam naik, harga telur naik dan sebagainya. Apakah itu OPR juga akan memberi impak dan kesan kepada kenaikan harga barang ini sebenarnya? Betul. Sebelum ada break tadi kita ada sebut pasal inflasi lah. Itu yang disebutkan inflasi, kenaikan harga barang. Okey. Sebenarnya disebutkan tadi ada kadar inflasi di Malaysia ni antara yang terendah. 3.7% pada Februari tahun ini. Berbanding dengan kalau katakan di Indonesia 5.3%, Singapura 6.55% dan Thailand 5% dan sebagainya. Jadi kerajaan atau melalui bank negara melihat kenaikan OPR ini salah satu kaedah untuk menyeimbangkan ataupun mengongkong daripada kenaikan harga barang berterusan. Saya sebutkan tadi permintaan dan penawaran dari segi teori ekonomi lah. Bila inflasi ini berlaku macam mana? Apabila banyak wang di pasaran. Banyak wang di pasaran dan rakyat ataupun publik akan membeli barang dengan tanpa berkira panjang. Tapi dengan keadaan kenaikan sedikit OPR ini, dan juga yang mana ada pinjaman sebagainya, jadi wang tu akan berkurangan. Jadi wang di pasaran tu akan berkurangan dan itu akan mengimbangkan ataupun mengekang operasi daripada naik lagi lah. Tapi ada juga pandangan yang dilontarkan sebelum saya datang ke program ini pun mereka suruh saya tanya Prof sebenarnya. Kalau dah OPR dinaikkan, harga barang juga secara otomatiknya akan juga meningkat walaupun mungkin tidak begitu tinggi. Tetapi mereka mempersoalkan kalau dah OPR itu dinaikkan, apakah masanya sudah sampai di mana gaji juga ataupun upah juga sebenarnya harus dinaikkan. Dari perspektif ekonomi, apa pandangan Prof? Sepatutnya begitulah. Sepatutnya begitulah. Kan? Tetapi kita kena ingat juga syarikat bergantung kepada kemampuan ekonomi ataupun kewangan beliau mereka juga. Kan? Kalau ikut secara teori, kalau inflasi 3%, jadi kenaikan gaji sekurang-kurangnya 3% jugalah. Jadi pekerja tak terasa ada kenaikan. Kan? Kalau lebih tinggi lagi baguslah. Tetapi kita kena ingat syariat juga ada komitmen, ada kos-kos lain yang perlu ditanggung. Jadi itu bergantung kepada kemampuan sesuatu perniagaan ataupun bisnes berkaitan lah, sama ada nak naik 3% ataupun lebih ataupun kurang ataupun sebagainya. Tadi pun Prof ada menyebut tentang kenaikan OPR ini dapat mengurangkan risiko apa yang disebut sebagai ketegangan keuangan itu sendiri. Mungkin kita dapat gambaran yang lebih jelas dari Prof, apa yang dimaksudkan dengan ketegangan keuangan itu sendiri, Prof? Itulah, ketegangan keuangan tu kena fahamkan betul-betul. Apa maksud ketegangan keuangan? Mungkin financial strain lah. Mungkin dari pihak public, rakyat dan sebagainya. Sebab macam saya sebutkan ni lah, kalau kita punya pendapatan kita tu sudah cukup makan, mungkin akan ada, bila ada kenaikan OPR, mungkin kena bayar lebih kepada bank dan sebagainya, mungkin ada ketegangan dekat situ. Tapi itu yang terasa lah. Jadi dengan itu mungkin mereka terpaksa mengurangkan pembelanjaan lain kan, untuk serve ataupun membayar kepada bank berkaitan. Ataupun kalau dari segi bank sendirilah, bank sendiri mungkin mereka terpaksa cari kaedah yang sesuai untuk macam mana untuk menampung kewangan mereka lah, penambahan kewangan mereka lah. Satu lagi aspek juga tentang tindak balas pasaran keuangan itu sendiri. Apa yang perlu dilakukan apabila ada perubahan dalam OPR ini, Prof? Right. Dia itulah, kenaikan OPR ni ada banyak kesannya lah, kepada mungkin bank, kepada rakyat, kepada negara sendiri. Saya sebutkan tadi, kalau si ekonominya, bila
dari segi FDI, foreign direct investment, pelabur. Okey. Dengan kenaikan OPR, kemungkinan lebih atraktif untuk mereka datang melabur di Malaysia. Sebab pulangannya tinggi. Berbanding dengan mungkin tempat-tempat lain dan sebagainya lah. Itu salah satu kaedah untuk negara ataupun negara mendapat FDI datang ke melabur di Malaysia. Begitu juga dengan rakyat yang mungkin ada akses cash dan sebagainya, mungkin dia akan melabur. Itu akan membantu ekonomi negara secara tak langsung lah. Okey, saya difahamkan Prof, kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Mungkin ada perkara-perkara menarik yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan pemanggil kita, Ridwan dari Pulau Pinang. Difahamkan sudah pun ada di talian kami ketika ini. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Sekali dan dan ahli panel. Ini saya ada dua soalan lah. Okey, yang pertama, adakah dengan wujudnya OPR akan wujudnya broker haram dalam harta tanah? Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu persoalan lah. Orang kata OPR ni bukan punca wujudnya individu yang muflis. Akan berlaku muflis lah. Itu soalan yang kedua. Sekian, terima kasih. Minta ahli panel lah dalam ni. Okey, terima kasih. Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi menarik juga dua persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita, Ridwan dari Pulau Pinang. Respon daripada Prof. Amaliah. Ada dua soalan. Satu, broker haram, wujud broker haram harta tanah. Kedua, berkaitan dengan muflis. Okey, soalan pertama, kemungkinan tu ada. Sebab mungkin ada rakyat yang mungkin perlukan kepada harta tanah, beli rumah dan sebagainya. Tapi pergi bank, mungkin bank akan lebih ketat dengan syarat-syarat dan sebagainya. Jadi akan ada orang yang mungkin ambil kesempatan. Jadi kemungkinan tu ada. Jadi nasihat saya mungkin kena cek dari segi, kena semak dari segi betul ke tak betul ke, mengikut prosedur dan sebagainya. Kemungkinan tu ada. Jawapan yang pertama. Tetapi jangan terus fall into that trap lah. Kena check dulu. Kedua, dari segi muflis, kemungkinan tu mungkin juga ada. Terutama yang kalau seseorang tu dia punya pinjaman tu tinggi. Maksudnya kalau setakat seorang dapat satu pinjaman, satu loan for example, contohnya, kan mungkin dia tak terasa sangat. Tapi kalau 5, 6 sebagainya, kalau satu kata tambahan 100, kalau 5, 500. Kan itu satu bulan. Jadi mungkin itu akan ada golongan yang mungkin akan terasa terkesan dan kemungkinan juga boleh jadi muflis lah. Itu dari segi individu. Ada juga company ataupun syarikat yang mungkin yang ada buat pinjaman dengan bank, yang akan mungkin syarikat juga akan muflis. Kan sebab mungkin dia punya margin tak tinggi, dia punya keuntungan tak tinggi. Tapi dengan dia kena bayar lebih tu, mungkin dia tak boleh tampung dia punya pembelanjaan. Tapi dengan kenaikan OPR ini juga Prof, apakah dijangkakan bahawa mungkin syarikat-syarikat kewangan yang memberi pinjaman misalnya akan memperketatkan proses pinjaman itu, ataupun mungkin akan melonggarkan kerana mereka tahu akan mendapat faedah dan pendapatan yang lebih besar? Jawapannya dia akan ketatkan. Sebab apa? Dia tengok dari segi kredit rating kita, kredit pinjam berkaitan lah. Mampu tak mampu, berapa banyak income yang ada, what is your commitment, dan tengok berapa baki, boleh tak serve pinjaman ini dan sebagainya. So itu akan berkesan kepada dari segi hartanah tadilah. Terutama yang baru nak beli rumah baru dan sebagainya. Dan memang ada kesan akan diketatkan oleh bank lah biasa. Tadi pun Prof ada menyentuh tentang faedah yang akan diperoleh oleh negara dari aspek ekonomi. Tetapi mungkin terhadap nilai mata wang, apakah ini juga akan memberi impak ataupun kesan sebenarnya, Prof? Secara tak langsungnya dengan kenaikan OPR ni, nilai mata wang Malaysia akan lebih kukuh lah berbanding dengan kalau tidak ada kenaikan sebelum ni. Sebab apa? Reserve ataupun duit yang ada dalam simpanan
negara lebih tinggi lah, lebih banyak. Okey. Tadi pun Prof ada sentuh tentang pelaburan asing yang mungkin akan menjadi lebih tertarik hati untuk melabur di negara kita ini. Tapi apakah Prof menjangkakan itu akan berlaku dalam masa yang singkat ataupun mereka akan melihat dulu sebenarnya perkembangan ekonomi secara keseluruhannya dan bukan hanya ditumpukan kepada kenaikan OPR itu sebenarnya. Ada perkara-perkara lain yang akan mereka kaji dan lihat banyak secara faktor. serius. Mungkin kita boleh kongsi bersama Prof. Kalau pelabur ni dia banyak faktor lah tengok. Salah satu OPR. Keduanya keadaan ekonomi di serantau dan juga junior mungkin. Adakah kadar kita ni kompetitif banding dengan yang jiran dan sebagainya. Itu dari segi kewangan. Mungkin dari segi political stability. Itu pun salah satu aspek yang dilihat oleh para pelabur. Mungkin dari segi prospek ekonomi dan sebagainya. So biasanya attitude ataupun perangai lah kita panggil. Pelabur ni dia akan wait and see. Tengok dulu, jangka masa bergantung kepada seseorang lah. Sama ada kenaikan ni akan bertahan ke ataupun akan ada kenaikan, penurunan dan sebagainya. So pelabur biasanya akan wait and see, dan jika mereka rasa confident dengan faktor-faktor yang sebutkan tadi, kan mungkin dia akan datang ke Malaysia. Tapi tak semestinya akan datang. Mungkin negara lain juga akan buat perkara yang sama. So sekarang ni antara yang mana satu. Rakyat melihat kepada masalah yang sedang mereka hadapi sebenarnya, iaitu terutamanya golongan-golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Ini berkaitan dengan kos sara hidup khususnya lah. Dan kita tahu ini merupakan satu masalah yang sememangnya realiti, bukan direka-reka. Jadi apakah dengan kenaikan OPR ini juga akan memberi impak ataupun kesan kepada kos sara hidup itu secara keseluruhannya, Prof? Bagi saya ada kesan dah. Sebab tadi dia tak boleh lari daripada inflasi tadi lah. Cuma inflasi ditentukan oleh dia panggil CPI, Consumer Price Index. Certain barang yang masuk dalam basket tu consider sebagai calculation of the inflasi lah. So biasanya barang-barang yang asas lah. Jadi saya tak langsung mungkin dengan kenaikan OPR ni akan juga kos akan meningkat jugalah. Tetapi yang itu saya nak sebutkan juga, maknanya dari segi rakyat kena kena ada ilmu berkaitan dengan ekonomi sedikit sebanyak mungkin, tak payah jadi pakai ekonomi pun. Kena ada ilmu, kena tengok dari segi ekonomi secara keseluruhan. Peka dan ada ilmu itu maksud Prof apa? Yang sejelas-jelasnya, semudah-mudahnya. Semudahnya kena ambil tahu, kena cakna berkaitan dengan apa yang berlaku dalam negara dan juga luar negara. Contoh yang OPR ni, saya pasti Bank Negara ataupun melalui MPC itu telah membuat kajian, unjuran dan sebagainya, kan? Dan mereka buat keputusan untuk menaikkan sehingga dengan kadar 3.0 dan tengok impact-impactnya, kesannya kepada rakyat dari segi cost of living dan sebagainya. Jadi yang disebutkan tadi, mana satu, public kena cakna dengan apa yang berlaku di Malaysia dan juga dunia. Dan juga kena kaji balik dari segi pembelanjaan mereka, kan? Jadi kita tak boleh belanja ikut kemahuan. Kena belanja ikut kemampuan. Itu. Okey, satu lagi perkara juga yang saya nak dapatkan pencerahan daripada Prof. Apakah dengan kenaikan OPR ini ia akan memberikan satu kedudukan ataupun akan memberi kesan kepada kedudukan keuangan negara? Yes, in a way. Sekiranya ini berjaya, maksudnya akan menarik lebih ramai FDI tadi, ataupun yang pelabur dalaman ni yang mungkin akan melabur because pulangan yang lebih tinggi. Dengan saya tak langsung akan mengukuhkan sedikit ekonomi negara. Dan juga kenaikan OPR ini sebagaimana tadi, MPC Bank Negara telah buat kajian lah. Tengok ekonomi Malaysia ni tengah berkembang. Dengan kenaikan yang tak banyak ni, bagi saya tak banyak lah. Tak banyak ni, ekonomi masih lagi mampu berkembang.
Tapi pada satu ketika dulu sebelum keputusan untuk menaikkan OPR ini dibuat oleh Jawatankuasa Dasar Monetary ini, mereka seolah-olah berada dalam situasi yang teragak-ragak sebenarnya. Ialah mungkin kerana reaksi daripada rakyat dan pada masa yang sama juga disebabkan oleh situasi ekonomi global dan juga kadar inflasi yang mungkin sekiranya tidak dikawal akan meningkat di dalam negara. Tapi akhirnya mereka membuat keputusan untuk menaikkan OPR ini. Tapi berkemungkinan tak kalau ianya memberi impak yang bersifat negatif, apakah OPR ini berkemungkinan diturunkan semula? Possibility tu ada, kemungkinan tu ada, tetapi mungkin kajian menyeluruhkan kena buatlah oleh bank negara dan sebagainya. Dia tak boleh macam ni naik bulan 5, bulan 6 turun contohnya lah. Okay. Dia punya impact ataupun kesannya mungkin tak nampak jelas. Kan? Mungkin dalam, kalau kita tengok pun dalam sejarah tu kenaikannya dan akan berkadar lah, maksudnya ada jangka masa tertentu kan, 3 bulan dan sebagainya, dia akan revise. Dan kita nampak kesan ekonominya kepada negara, kepada rakyat dan sebagainya. Tapi secara peribadi juga saya nak dapatkan pandangan Prof sering mengatakan bahawa ekonomi negara sekarang ini berada dalam situasi yang agak meyakinkan. Tetapi apakah Prof melihat bahawa kalau kita lihat kepada keseluruhan perkembangan ekonomi secara global itu sendiri, apakah ianya memberi satu indikasi yang positif sebenarnya terhadap perkembangan ekonomi secara global dan akhirnya membawa impak ataupun kesan yang begitu positif kepada negara kita sendiri? Oh, ini soalan cepumas ni. Okey. Ini yang kita kata nak kena peka dengan keadaan ekonomi serantau dan juga dunia. Sekarang ni yang saya rasa ramai yang tunggu-tunggu apa yang berlaku di US Amerika. Kan pada kadar ceiling pinjaman dia. Sama ada dinaikkan ke ataupun stop kat situ dan sebagainya. Sebab apa? US sebagai satu kuasa ekonomi yang besar akan ada memberi kesan kepada negara lain termasuk Malaysia. Jadi itu kita kena tengok juga. Maknanya kalau apa-apa keputusan yang saya ingat saya belum ada keputusan lagi lah, sama ada dinaikkan ataupun stay ke guna amendment 14 dan sebagainya tu, itu akan ada kesan kepada ekonomi dunia, bukan saja Malaysia. So itu kita kena tengoklah, kena gaji. Kemungkinan akan ada revision juga. Tapi mungkin dalam masa kita tak tahu, mungkin sebulan, 2 bulan sebagainya. Okey. Prof, kita akan berehat buat kali terakhir. Jadi Prof pun daripada tadi tak minum-minum. Jadi kita beri ruang dan juga peluang untuk Prof minum dulu, rehat buat seketika. Dan anda juga, tapi kepada anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara. Kita membincangkan satu topik yang cukup menarik, cukup penting dan cukup relevan sebenarnya. Jadi kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Baiklah, kami amat berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi insyaAllah ada lagi masa sebenarnya untuk kita kongsikan beberapa lagi persoalan bersama dengan tetamu istimewa di studio bersama dengan saya, Profesor Madia, Dr. Amanuddin Syamsuddin. Baik, ini pun satu soalan. Sebenarnya penerbit tadi suruh saya tanya soalan ini. Ini betul jugalah, tepat jugalah tentang apa yang kita jangkakan, sentimen daripada rakyat sendiri, daripada orang ramai sendiri yang mungkin selepas pengumuman OPR itu dinaikkan, mereka mula merasa bimbang, terutamanya yang ingin membuat pinjaman perumahan, khususnya pinjaman peribadi, pinjaman membeli kereta dan sebagainya. Jadi nasihat Prof sendiri, apa yang perlu mereka lihat supaya stigma ataupun kebimbangan, sentimen bimbang di kalangan rakyat itu akan dapat dikurangkan? Okey. Soalan yang bagus lah. Memang kita boleh rasakanlah kebimbangan masyarakat dan sebagainya dengan kenaikan ini, tapi kena faham lah, kena faham apa itu OPR dan macam mana kesannya kepada negara, kepada individu, kepada syarikat dan sebagainya. Jadi balik kepada individu tu, jadi saya bagi nasihat saya lah, ataupun pandangan saya, kita kena tengok balik dari segi pembelanjaan kita, kemampuan kita. Sekiranya kita boleh tangguhkan dulu mungkin dari segi pembelian kereta baru contohnya lah, ataupun rumah baru dan sebagainya. Dengan keadaan sekarang ni mungkin kalau boleh tangguh, kita tangguh dulu. Maksudnya
tunggu keadaan yang baik ataupun kadar yang mungkin dalam kemampuan kita, dan kita mungkin boleh strike masa tu, boleh buat pembincangan masa berkaitan lah. Okey, kalau itu tentang apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat, ataupun difikirkan secara serius oleh orang ramai. Tetapi apa pula yang perlu dilakukan oleh kerajaan pula dalam usaha untuk membantu golongan yang mungkin terkesan disebabkan oleh kenaikan OPR? Saya percaya kerajaan pun dah aware lah berkaitan dengan ni, kesannya kepada ekonomi negara dan juga kepada masyarakat. Jadi mungkin ada beberapa saranan ataupun kita boleh ketengahkan lah. Mungkin kerajaan telah buat juga sebenarnya, saya rasa. Mungkin dari segi nak membendung inflasi tadi lah, mungkin tubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk menyemak barang-barang keperluan harian dan sebagainya. Jadi harga barang tu adalah dalam kawalan. Bukan peniaga sewenang-wenangnya akan menaikkan harga barang. Mungkin ada jawatan kuasa yang akan pantau itulah. Keduanya mungkin kenaikan harga barang perlu ada asas. Ada asas tertentu kenapa ni perlu naik. Bukan ada kartel dan sebagainya. Maknanya perlu ada campur tangan daripada kerajaan. Ketiganya mungkin ini pun telah, saya rasa kerajaan telah buat, sediakan bantuan bersasar. Contohnya yang terkini adalah kenaikan tarif elektrik. Tarif elektrik maknanya golongan yang yang pendapatan rendah dan sederhana, tarifnya berbeza dengan yang mungkin high end lah. Itu bersasar. Sebab pengalaman kita lah sebelum ni mungkin subsidi dibagi, tetapi orang yang selayaknya menerimanya umum. Jadi orang yang mungkin dia ni pendapatan tinggi sikit, dia akan dapat subsidi lagi, jadi mungkin tak terasa. Jadi maksudnya fokus di sini adalah bersasar. Contoh mungkin dari segi petrol dan sebagainya. Dah mungkin kerajaan telah buat, tapi kena mungkin diperkemaskan lagi lah. Itu contoh-contoh lah. Dan mungkin juga ini yang pemanggil kita Cik Redwan sebut tadi, broker haram juga semua. Kemungkinan bila OPR ni tinggi naik, jadi akan wujudnya peminjam yang along yang dia tidak berlesen. Itu pun kena pantau juga. Kita tak naklah rakyat kita terjerat atau terjebak dengan along-along ni lah. Once terjebak, kita tahu macam mana lah. Dan mungkin yang last kali daripada saya lah, mungkin syarikat-syarikat yang besar, yang mungkin konglomerat dan sebagainya, mungkin boleh bagi balik kepada rakyat lah. Dan bentuk apa, kena fikirkan lah. Tunai ke ataupun bantuan lain dan sebagainya lah. Itu dari kerajaan lah. Ini satu soalan yang mungkin a bit sensitif. Mungkin terkeluar sedikit lah daripada seorang pensyarah utama dalam bidang perakaunan dan perniagaan. Apakah Prof secara peribadi lah merasakan bahawa mungkin kenaikan OPR ini juga akan digunakan sebagai senjata politik dalam kempen-kempen pilihan raya yang akan datang? Terutamanya kita tahu tidak berapa lama lagi akan diadakan pilihan raya di 6 negeri. Jadi apakah isu ini mungkin akan digunakan sebagai salah satu mungkin sebagai isu mainan dalam kempen-kempen politik nanti? Ini soalan di luar kotak ni. Betul. Secara peribadi saya rasa akan digunakan. Dan bagi saya kita cakap yang terus, yang betul. Dan kita kena fahamkan rakyat. Fahamkan rakyat apa yang sebenarnya berlaku, apa kesannya, kenapa dinaikkan sebagainya. Saya percaya kerajaan telah buat kajian, telah buat unjuran dan sebagainya. Saya ingat saya mungkin tak ada kerajaan dalam dunia ni akan membebankan rakyat mereka lah. Seboleh-bolehnya dia akan cuba bantu dan sebagainya lah. Jadi soalan tu kemungkinannya ada, tapi bagi saya kena fahamkan rakyat kenapa kena kenaikan, apa kesannya, apa langkah kita perlu ambil. Secara peribadi jugalah, saya juga nak dapat pandangan Prof. Apakah Prof melihat bahawa kerajaan Madani di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini, walaupun hanya baru 6-7 bulan saja memegang tampuk kepimpinan, tapi apakah Prof melihat bahawa sudah ada langkah-langkah yang positif yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia Madani ketika ini dalam usaha untuk membantu kehidupan rakyat
rakyat dan pada masa yang sama membina semula satu ekonomi negara yang lebih kuat dan kukuh? Saya rasa, bagi saya lah, usaha-usaha ke arah itu telah ada. Cuma mungkin kesannya mungkin tak nampak sekarang. Mungkin dalam masa sedikit masa lagi mungkin. Tetapi effort tu telah dijalankan, dibuat dan sebagainya. Yang saya sebut contoh tadi dari segi kajian tarif elektrik dan sebagainya. Itu selepas perbincangan yang lama. Sebenarnya tarif elektrik ni, maaflah saya sebut sikit, sebab saya dulu pernah kerja dengan Tenaga Nasional 16 tahun. Pernah juga terlibat dengan kajian elektrik dan sebagainya. Jadi kita tengok faktor-faktor, banyak isu dan sebagainya. Itu yang saya sebutkan, kena bersasar. Sebab macam mana nak naikkan tarif elektrik, mesti ada kaedah tertentu. Yang biasa dibuat adalah cross subsidi. Maknanya pengguna komersial dan sebagainya akan subsidize domestik. Dan dia akan ada dia punya tahap-tahap, dia punya unit tertentu lah. Tapi apakah Prof juga bersetuju kalau saya mengatakan bahawa mungkin dengan kenaikan OPR ini juga mungkin peniaga-peniaga ataupun mereka yang terlibat dalam industri dalam bisnes dan sebagainya akan take advantage ataupun mengambil kesempatan dalam kesempitan rakyat ini? Maksudnya dari segi kenaikan harga barang dan sebagainya. Apakah itu akan berlaku? Bergantung. Satu yang mungkin terkesan terus kepada peniaga berkaitan. Contohnya kalau peniaga yang menjual telefon, TV dan sebagainya. Dan pengguna tu membeli barang secara ansuran. Itu saya tak langsung akan peniaga akan menaikkan harga barang tersebut dan kesannya kepada rakyat. Kan itu dari segi kalau ni lah. Kalau barang berkaitan lah. Tetapi kalau yang consumable products atau barang yang harian dan sebagainya tu mungkin yang saya sebutkan tadi, kerajaan kena campur tangan. Sebab yang barang-barang makanan dan sebagainya ini memang dimakan oleh semua orang. Betul. Kan? Kalau telefon, TV dan sebagainya mungkin kita boleh tahan lagi lah kot. Maksudnya TV mungkin pakai TV kecil tak pakai TV besar. Contohnya. Macam TV kita kat depan tu. Tapi harga barang kalau kita lihat visual yang kita tunjukkan sekarang ini di pasar raya, apakah Prof melihat bahawa ada kenaikan yang mungkin perlu dilihat secara serius oleh pihak kerajaan khususnya? Bagi saya pengawalan harga barang itu. Bagi saya kena tengok juga. Terutamanya barang-barang keperluan lah. Asas kepada semua orang yang saya sebutkan yang terkandung dalam CPI dah yang menjadi kadar untuk inflasi berkaitan. Kena tengok, kena pantau dan sebagainya. Supaya tak ada kenaikan sewenang-wenangnya. Mungkin langkah yang diambil oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dengan memperkenalkan program Rahmah misalnya, apakah Prof melihat itu juga satu langkah yang baik dan positif sebenarnya? Yes, cuma kita tak pastilah program Rahmah ni adakah dia menjangkau kepada banyak pihak. Mungkin kelompok-kelompok tertentu sahaja. Itu saya tertarik bila sebut Rahmah. Ada komen juga saya tak ada penerbit. Dia sebut kenaikan OPR ni bukan satu strategi Rahmah. Ya, betul. Ya. Setuju. Sepatutnya tak naik lah dia kata. Tapi macam saya sebutkan tadi, Bank Negara melalui kerajaan melalui Bank Negara sebenarnya telah buat kajian lah. Saya percaya sebab dia nak seimbangkan antara ekonomi negara dan juga kos hidup rakyat dan sebagainya. Yes. Tapi dari jangkaan Prof sendirilah, berapa lama sebenarnya rakyat akan keperluan rakyat untuk menyelesaikan diri dengan kenaikan OPR ini, dan mungkin juga akan macam kita sebut tadi, kenaikan harga barangan dan sebagainya, pembayaran balik pinjaman yang mungkin juga semakin tinggi. Jadi berapa lama rakyat mungkin akan dapat menyesuaikan diri dengan situasi ataupun kedudukan ini? Itu bergantung kepada rakyat berkaitan, individu berkaitan lah. Sebab saya percaya ada ruang pihak bank sendiri. Kalau sekiranya kita pergi ke bank, kita minta untuk renegotiate dia punya pinjaman dan sebagainya. Mungkin kita extend dia punya tempoh pinjaman, mungkin kita tak kena bayar setinggi yang sepatutnya. Ataupun tengok macam mana. So maknanya ada ruang, bergantung kepada individu berkaitan, inisiatif berkaitan, ada effort. Macam saya sebutkan tadi, mesti kena faham. Kena faham, kena tahu apa itu OPR, apa itu kesan kepada kita, kepada dan sebagainya. Dan ambil langkah-langkah yang sewajarnya lah. Dalam
berusaha untuk memberi kefahaman kepada rakyat. Yep. Apa yang perlu dilakukan oleh semua pihak, media khususnya lah. Yep. Ialah seperti apa yang kita siarkan dalam ruang bicara ini, mungkin hanya segelintir yang mungkin akan menonton dan kemudiannya cuba memahami tentang kesan dan impak OPR itu. Tetapi apa lagi program-program yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam usaha untuk memahami ataupun memahamkan rakyat tentang impak dan kesan OPR dalam kehidupan kita. Bagus soalan tu. Kena fikir panjang sikit lah. Sekarang ni kalau generasi sekarang lah, generasi yang Z walaupun dia boleh panggil sekarang ni, dia lebih kepada apa tu TikTok dan sebagainya. So promo ataupun short caption ataupun video berkaitan kena selalu dimainkan. Itu dari segi ni lah. Dan dalam masyarakat sendiri, ibu bapa contohnya ataupun kami pensyarah dan sebagainya, kena selalu war-warkan perkara ini kepada pelajar-pelajar kita, anak-anak kita dan sebagainya, supaya mereka lebih faham dari segi apa itu perancangan kewangan dan sebagainya. Supaya mereka tidak caught by surprise lah, orang kata bila dia faham tu, jadi insya-Allah. Okey, ini tentang ialah penerbit juga hantar kepada saya ni. Dia orang tahu mata saya tak berapa elok, tapi dia hantar juga. Tapi saya cubalah mendapat ulasan daripada ini berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan. Siapa yang keluarkan kenyataan ini? Mungkin iaitu pengerusi DAP Lim Guan Eng sendiri. Ini dia bercakap tentang cheap flights and hotels, dia kata. Cheap flight. Penerbangan murah dan juga harga hotel yang murah. Jadi mungkin menarik jugalah isu ini. Langkah naikkan OPR hanya untungkan bank, bukan rakyat, dia kata. Apa kaitan dengan cheap flight dengan apa? Itu yang menarik. Tapi saya ambil statement headline-nya, langkah naikkan OPR hanya untungkan bank, bukan rakyat. Komen sikit, Prof. Okey. So tak ada kaitan dengan apa cheap flight. Tak payah cakap tentang cheap flight dengan wah, ayah soalan ni. Bank in a way mungkin akan untung lah. In a way dia akan untung. Tapi kita harus ingat, bank juga adalah sebuah syarikat. Dia kena survive, kan? So bayangkan kalau kita tak ada bank. Kita tak ada bank tak berfungsi ataupun kan. Jadi rakyat pun jadi satu isu juga. Nak pinjam ke nak apa semua tak ada. Kan? Jadi okey. Kalau nak katakan bank saja untung, tidak semestinya. Sebab rakyat je macam saya sebutkan tadi, yang mungkin ada lebihan cash dan sebagainya, dia boleh menabung, menyimpan. Kan? Menjadi pulangan pula kepada rakyat. Kan? Pulangannya tu maksudnya bagaimana? Mana bila OPR tinggi, interest rate yang tinggi, kan? Jadi bila kita simpan, pulangan faedah tu dapat kepada kita kan? Returnnya. Itu maksudnya. Okey, kita tunggu pula lah reaksi daripada Lim Guan Eng nanti daripada apa yang disebut oleh Prof. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Prof, ya. Mungkin ialah kita juga ingin mendengar harapan dan juga kata-kata Prof dalam kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya dalam menghadapi OPR yang telah pun dinaikkan ini. Silakan, Prof. Okey, terima kasih. Okey, mungkin 5 minit lah mungkin kot. Okey. Silakan. Ini untuk diri sendiri dan sebagainya, mungkinlah kita sama-sama sebagai rakyat untuk melihat kembali lah dari segi pengurusan kewangan kita. Okey. Mana yang saya sebutkan tadi, satu kena belanja mengikut kemampuan, bukannya ikut kemahuan. Jadi kita kena kurangkan perbelanjaan kita. Yang mana tak perlu jangan beli. Menguruskan hutang yang sedia ada. Maksudnya apa? Hutang kita mungkin ada 2 ke 3 sekarang, 2 contohnya rumah dan kereta. Jangan tambah lagi nak beli rumah baru ataupun kereta baru. Mungkin kereta lah, rumah ni mungkin mahal sikit. Manage dulu hutang yang ada. Kalau boleh kita settlekan. Tapi kalau dia kahwin seorang lagi, dia kata nak beli rumah untuk isteri kedua, itu tak apalah. Itu untuk isteri lah. Okey, sorry. Silakan. Maknanya kita jangan tambah hutang lain. Kalau sekiranya kita ada akses, contohnya kita cuba selesaikan. Kalau boleh selesai. Terutamanya kalau yang personal loan tu. Because dia punya kadar personal loan banding dengan housing dan sebagainya adalah lebih tinggi. Ataupun yang ada yang get hook dengan credit card. Itu jangan, kalau boleh janganlah. Itu dia punya kadarnya sangat-sangat tinggi. Mengelakkan hutang baru, melebihkan simpanan.
Maknanya sepatutnya kita ada perancangan kewangan dah. Kita jangan ikut, kalau boleh belanja ikut satu itu kemampuan tadi, dan kita kena ada set aside sedikit lebihan untuk simpan untuk rainy day dipanggil, contingency sebagainya. Tapi dia akan memberi impak, kenaikan OPR ni akan memberi kesan juga kepada simpanan kita di bank. Dia akan memberi pulangan lebih tinggi kepada kita. Okey. Yang penting bagi saya, kalau sekiranya ada, dan cuba ikhtiarkan untuk ada simpanan untuk menangani isu-isu macam ni. Bila ada kenaikan, jadi kita ada sedikit lebihan, jadi tak terasa sangat. Ada lagi yang Prof nak sebut? Tak adalah dari segi kena dari segi knowledge ataupun berkaitan dengan kewangan ekonomi dan sebagainya. Dengan ada pengetahuan, insya-Allah kita lebih bersedia, dan ada perancangan kita akan lebih bersedia. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Amanuddin Syamsuddin, iaitu pensyarah utama di Perakaunan dan Perniagaan, dan juga merupakan dekan di Unitan Business School. Banyak juga sebenarnya yang saya belajar daripada Prof Madya, Dr. Amanuddin, dan kita juga mengharapkan bahawa ini bukan kali terakhir sebenarnya untuk Prof berada bersama kami di ruang bicara ini, kerana saya percaya seperti yang saya sebut dalam program ataupun dalam perbincangan tadi, bahawa mungkin isu ini akan terus dimainkan dari masa ke semasa, dan bukanlah mustahil sebenarnya isu ini juga akan menjadi dipolitikkan, terutamanya menjelang pilihan raya negeri yang akan datang, dan mungkin dengan penerangan yang lebih jelas daripada pelbagai pihak, terutamanya daripada pakar-pakar seperti Prof Madya, Dr. Aminuddin ini akan memberikan satu pencerahan yang lebih jelas, satu gambaran yang lebih tepat bila kita bercakap tentang OPR, impak dan kesannya kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa seperti yang selalu kami lontarkan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.